شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق خاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. Doa yang ke-21, doa mati sebagai wali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bis sa'adati allati qatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, tutupkanlah untuk kami dengan kebahagiaan yang pernah, dengan kebahagiaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah engkau tutupkan dengannya bagi para awliya engkau ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillah pada pagi ini kita menyambung kuliah kita yang ke-21, iaitu doa diakhirkan dengan kebahagiaan yang pernah Allah Subhanahu wa taala akhirkan kepada para awliya. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli ala sayyidina. Doanya, Allahumma khtim lana bis sa'adati allati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Para awliya ialah golongan yang disebut dengan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa. Itu sifat para awliya. Allah sebut para awliya khawfun alaihim, mereka tidak ada takut. Lahum yahzanun, mereka tidak. Allahumma salli ala sayyidina.
Sifat manusia bila mana dia akan mati, yang pertama sekali perasaan yang merajai hati seseorang manusia ketika nak mati ialah takut. Takut ni takut sungguh-sungguh. Dia nak mati akan takut sungguh-sungguh. Allahumma salli ala sayyidina. Tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia yang akan mati dia ada harapan. Setiap manusia yang beriman, yang Muslim dan beriman, dia akan ada satu perasaan, iaitu harap. Walaupun takutnya lebih, walaupun takutnya sungguh, tapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika mana nak mati, dia main rasa harap. Haraplah aku nak mati ni kesudahannya elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam-macam harapan ketika mana kita nak mati. Walau-walau yang takut sungguh. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia main rasa harapan, bergantung kepada Allah. Haraplah aku mati ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku mati ni selamat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Haraplah aku mati ni perjalanan ku elok. Haraplah dapat lagi mengucap 2 kalimah syahadat. Ni antara harapan orang yang nak mati. Bila mati semakin nak sampai mendekat, saat mati dah nak sampai, ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu harapan tadi yang tak apa besar, lama-lama dia membesar dan berluas. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takut yang banyak ataupun takut sungguh tadi dia makin hilang. Sehinggalah ketika hampir nak mati, seseorang yang beriman itu lebih harapannya daripada dia takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini yang diceritakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam kitab-kitab bagaimana seseorang itu akan menempuh kematian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap orang yang ada harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk pengakhiran kepada umur dia. Jadi walidnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan mati husnul khatimah. Dia akan mati husnul khatimah. Sebabnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan Ar-Rahman, bersifat dengan Ar-Rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebut bahawa rahmatnya meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meliputi segala sesuatu. Dan kalau kita seorang tu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang. Kasih sayang Allah tu luas. Maka itulah yang bakal diperoleh oleh orang yang nak mati, yang penuh pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala berhadap dia. Allahumma salli ala sayyidina. Lebih-lebih lagi para awliya, segolongan kekasih Tuhan ni, yang Allah janjikan kalau orang biasa-biasa pun rahmat Allah meliputi segala sesuatu sehingga merangkum dan meliputi diri dia. Bayangkan kasih Tuhan.
Jadi kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak ni aku. Maknanya kalau kita berdoa dengan doa ni, kalau Allah bagi pada para awliya-Nya, hak Allah bagi pada yang Allah bagi kepada para awliya dia, Allah bagi hak tu kat kita, berarti kita apa? Berarti kita wali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Termasuklah kita dalam golongan kekasih-kasih Tuhan. Itulah doa dia, doa mati sebagai wali. Baik. Allahumma khtim lana bis-sa'adati allati khatamta biha li awlika allati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Doa ni dia elok kita kembang dengan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kembang dengan doa ni. Lepas kita baca doa tu, kita baca Allahumma khtim lana bis sa'adati allati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Para awliya ialah golongan yang Allah tutupkan akhir kehidupan mereka dengan kebahagiaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebab itu kita bila mana kita mayat-mayat, lepas mayat-mayat, Cik Imam akan kata, apa kamu nak kata pada ini mayat? Bahagia. Apa kamu nak kata pada ini mayat? Bahagia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelantan Terengganu kata macam tu tak? Kita ke Kedah ni, kalau pas mayat-mayat, Cik Imam akan tanya, apa kamu nak kata pada ini mayat? Baik. Ada macam tu. Apa kamu nak kata pada ini mayat? Bahagia. Jadi bila 10 orang kata bahagia, bahagia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Orang yang Tuhan nak akhirkan hidupnya dengan bahagia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada saat nak matinya Allah lalukan dia jalan kebahagiaan tanpa dia duga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Tuhan bagi beberapa detik dalam hidupnya dia menjejak jalan bahagia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, bahagia ni hati. Bahagia ni hati. Kemarin ada Allahumma salli ala sayyidina, saya berjumpa dengan satu orang daripada Kuala Lumpur, sallallahu sayyidina Muhammad. Hari ini bila mana orang duduk dalam situasi yang menduga ni, makan tak ada, satu orang ayah nak support keluarga, tak ada makan, kerja tak ada, nak kerja tak boleh. Jadi antaranya timbul isu bunuh diri. Pasal apa yang mudah sangat pergi bunuh diri? Pada tanggapan saya, mereka tak semayang. Kalau orang semayang, dia ada Tuhan, dia ada doa, dia ada Allah. Tapi kalau tak semayang, longgak, pegangan dengan agama tu tak ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bunuh diri. Ada satu hamba Allah balik pada Dubai. Balik daripada Dubai, dia di kuarantin di hotel. Sallallahu alaihi wasallam. Hotel yang dia duduk tu, hak belah tingkap tu kadang-kadang kita boleh buka kan. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi tempat lepas duduk ni mana betul-betul security. Hotel ni dibuat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipasang ataupun diletakkan besi yang tak boleh buka tingkap lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pasal apa? Sebab ada isu. Bila duduk dalam kuarantin tu, tak boleh keluar mana. Yang pertama kena duduk dalam tu 2 minggu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Lepas tu tak boleh keluar. Tak boleh keluar walaupun ada TV, walaupun ada handset, tapi dia main gila juga orang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kata depa ada isu bunuh diri. Tension, tekanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi orang yang Tuhan nak tutup tak baik ini sebelum mati tu tak bahagialah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan nak ketentuan dia nak bunuh diri. Dia ada intro nak bunuh diri ni. Rasa serabut, rasa tak masa, rasa macam-macam, resah, gelisah apa semua masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita nak memperjuangkan hidup kita ni mati yang baik, jadi kita kena lalukan hidup kita ni laluan yang baik, ataupun dia panggil laluan kebahagiaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, cari bahagia. Cari bahagia ni, bahagia kena cari. Orang bahagia ialah orang yang tenang jiwa. Macam mana nak tenang jiwa? Nak tenang jiwa dengan zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Allah kata ingatlah dengan berzikir kepada Allah itu akan menenangkan hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka doa yang kita belajar pada hari ini, Allahumma khtim lana bisa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, khitamkan ataupun akhirkan bagi kami dengan kebahagiaan. Mana kita nak Allah Subhanahu wa taala, kita minta Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita dengan bahagia. Yang pernah Allah Subhanahu wa taala ataupun yang telah Allah akhirkan kepada para awliya-Nya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita nak bahagia ketika nak mati, jalan ni jalan bahagia dalam hidup ini. Contoh, Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di antara amal-amal ibadat yang paling dia suka, yang paling dia sayang ialah puasa. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaklah berpuasa Sayyidina Aisyah. Dan orang tak tahu hak dia nak tu melainkan ketika nak mati. Ketika nak mati, Sayyidina Aisyah dia meninggal pada hujung-hujung Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari itu puasa. Kemudian jatuh sakit. Bila jatuh sakit, orang risau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Sayyidina Aisyah ni bukan sebarangan orang. Dia termasuk dalam ulama us-sahabah. Di kalangan para sahabat Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad yang ilmunya sampai ke taraf ulama. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun menggalakkan para sahabat untuk belajar daripada Sayyidina Aisyah. Nabi kata khudhu nisfa dinikum min hadhihi al-Humaira. Ambillah sebahagian agama kamu daripada Humaira ni. Humaira ni kalau orang Kelantan kata cantik loteh. Apa? Comel loteh. Ni yang cantik rupawan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ambillah sebagai ilmu kamu ni daripada yang cantik rupawan ini. Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka banyaklah anak murid Sayyidina Aisyah ni. Sayyidina Aisyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika Nabi wafat umurnya 18 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana dia wafat, dia hidup selepas Nabi wafat selama 40 tahun.
Jadi 18, 28, 38, 48, 58. Tak tua sangat. Ramailah anak murid 40 tahun. Banyak ilmu yang orang dapat tumpang ilmu dia. Dia ni kalau umur panjang, orang alim, umurnya panjang, ramailah orang dapat manfaat. Tapi kalau dia alim, umur tak panjang, kuranglah orang dapat manfaat dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, Sayyidina Abu Bakar. Jarang kita jumpa an Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala, jarang kita jumpa kan dalam hadis. Yang sering kita jumpa an Anas bin Malikin, an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak ada. Ada tapi jarang jumpa. Pasal Sayyidina Abu Bakar hidup singkat sangat lepas Nabi wafat, 2 tahun setengah. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ialah orang yang sangat alim di kalangan para sahabat. Contoh kealiman dia, bila Nabi kita wafat, para sahabat berselisih faham. Di mana kita nak makamkan Rasulullah? Di mana kita nak kebumikan Rasulullah? Konflik juga. Ada para sahabat kata Rasulullah ni kena ke bumi di Palestin. Pasal Palestin ni kubur para anbiya dah di sana. Lepas tu di Palestin ada satu tempat namanya Haram Ibrahimi. Tu banyak para anbiya yang dikuburkan di situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah ni kena ke bumi di Palestin. Ada satu pendapat para sahabat. Pendapat lain kata para sahabat Nabi ni kena kebumikan di Mekah, sebab tu kampung halaman Rasulullah. Dan tak kurang juga yang kata dikebumikan di Madinah. Tapi di mana? Tu makna para sahabat begitu konsisten dengan hukum, dengan ilmu. Sebab Islam ni tak boleh lebih kurang, tak boleh. Dia mesti berpaksi pada disiplin ilmu, mesti berdiri di atas dasar ilmu. Boleh dasar ilmu, tak boleh dasar ilmu. Yang mendasari Islam ialah ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya pening, tak tahu nak buat, tak mana nak dikebumikan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang sahabat kata, awak kita tak sayang Sayyidina Abu Bakar. Barangkali dia tahu, barangkali dia pernah dengar Nabi sebut. Sebab Sayyidina Abu Bakar ni di mana Nabi ada, iri Rasulullah. Dia orang kanan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Cari Sayyidina Abu Bakar. Jumpa. Bila jumpa Sayyidina Abu Bakar, kami nak tanya, Nabi ni nak dimakamkan di mana? Kok hang pernah dengar hadis Rasulullah? Dia kata, aku pernah dengar hadis Rasulullah. Nabi kata para anbiya itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka dimakamkan di mana mereka wafat. Waktu mana kita di Mesir, makam Nabi Allah Zakaria, orang tu bukit padang pasir sorang-sorang dia. Kita pun tak tahu adakah dulu tu perkampungan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun tantu rumah dia, ataupun tantu tempat dia wafat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jadi di mana Nabi kita wafat? Nabi kita wafat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah di rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka di rumah Sayyidina Aisyah itulah dimakamkan Rasulullah, seperti mana kita pergi Mekah, kita ziarah ke Madinah. Jadi itulah rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan rumah Sayyidina Aisyah ni, nak masuk dia ada pintu, dia panggil Babu Jibril. Pasal apa nama Babu Jibril? Nama Babu Jibril, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab Jibril kalau masuk menyampaikan wahyu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Sayyidina Aisyah. Jadi itulah pintu masuk malaikat Jibril alaihi salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia kalau kita tengok belah sini, dia bahasa nak ialah Babus Salam, ni Babul Baqiyah. Jadi
Sebelah tu, hak nombor 2 tu, pintu nombor 2 tu, ialah dia panggil Babu Jibril. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Rumah Nabi pula berdempek dengan satu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu bendui ataupun serambi. Serambi ini tempat duduk 60 hingga 70 orang sahabat Nabi yang disebut dengan Ahlus Suffah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Depa ni diketuai oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Depa ni makan kalau Nabi makan. Kalau Nabi tak makan dah depa. Kerja depa duduk di masjid. Kerja apa depa? Kerja duduk di masjid, i'tikaf, beribadat. Kalau genam perang di Palu, keluar pergi perang. Allahumma salli ala Sayyidina. Jadi Nabi menyara 60 hingga 70 orang sahabat Nabi yang duduk di serambi masjid Nabi. Jadi kalau kita pergi Madinah, ada peluang pergi lagi lepas ni, masalah Sayyidina Muhammad, jadi ambillah barakah para sahabat Nabi yang pernah berada di situ. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu kalau kita turun pula serambi tu, dia ada serambi yang kedua. Turun daripada situ, kita akan naik serambi yang kedua. Serambi yang kedua tu ialah serambi yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berqiyamul lail di atasnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni kedudukan rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikebumikan di mana Rasulullah diwafatkan. Jadi orang lain tak tahu ilmu berkenaan itu, orang lain tak tahu. Sayyidina Abu Bakar tahu. Aku pernah dengar Nabi sebut, dia kata, mana banyak ilmu yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar tak sempat disampaikan kepada lebih ramai orang. Bila Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sakit pada hujung Ramadan, orang risau. Macam kita lah, masalah Sayyidina bila dengar Tok Guru sakit, sakit pula Tok Guru ni, masalah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bagilah Tok Guru kita umur panjang. Tu kerisauan anak-anak murid nak mengaji. Jadi subhanallah, risaulah orang-orang ni. Akhirnya pakat bawa ubat. Sayyidina Aisyah sakit, tetap tak makan ubat, nak puasa juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap nak puasa juga. Sampai orang kata, Ummul Mukminin, tolonglah makan ubat. Kalau tak makan ubat ni mati ni. Apa dia kata? Aku nak heran apa mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku nak peduli apa mati. Hampa tahu tak, 40 tahun dah aku berdoa aku nak mati dalam ketika aku sedang berpuasa. 40 tahun dah minta nak mati dalam puasa. Tuhan bagi. Ni dipanggil awliya. Allahu Akbar. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Bukhari ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia meninggal lepas puasa juga. Lepas puasa, malam raya, esok nak raya, malam tu wafat Imam Bukhari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni dipanggil, inilah dia panggil para awliya. Mati dia semua cantik-cantik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Bukhari, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebelum dia meninggal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu orang tu pada malam mati Imam Bukhari tu, satu orang mimpi jumpa Rasulullah, mimpi jumpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi bersama dengan para sahabat yang 4. Tiba-tiba Nabi kita bangun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bangun ke pintu seolah-olah macam Nabi menanti seseorang.
Ketika tu orang yang mimpi ni tanya, ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi macam menanti seseorang, Nabi macam menunggu seseorang. Dia kata, Nabi kata, ya, aku menanti Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Nabi tunggu Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Siang esok tersebar seluruh alam, Imam Bukhari kembali ke rahmatullah. Imam Bukhari. Waktu saya di Mekah, saya di Mesir, saya mengaji dalam bidang usuluddin, perkhususan hadis. Jadi yang saya nak mengaji hadis ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang saya nak mengaji bahagian hadis, yang pertama sebab saya nak tahu macam mana para ulama menentukan sesebuah hadis itu sahih dan sebagainya. Jadi kalau kita tak mengaji, kita tak tahu. Bila kita mengaji, kita tahu. Dan dalam mengaji ni, 2 jam kami mengaji itu tak berhenti selawat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, beriuh selawat dalam bilik kuliah, dalam maktabah mengaji itu. Sebab bila mengaji bab hadis ni tak berhenti sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu, dan kita sinonim lah dengan Imam Bukhari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu pergi Mekah. Bila pergi Mekah ni, waktu tu dia ada sugul lail lah, tak ada dah. Saya merindui sugul lail sebenarnya. Pergi Mekah ni, daripada dulu kala zaman tok nek, dalam tok kita, tok orang kita dulu, itulah market ataupun pasar di Mekah. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau orang nak beli apa, sepanjang jalan tu, kalau di Mesir, Atabah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sepanjang jalan lorong tu, lorong membeli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah tak ada lah, Mekah telah dibina mall, habis dah, tak ada lah, tamat dah cerita sugul lail. Sugul lail ni terjemahannya pasar malam lah, suqul lail. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak beli satu benda, saya nak beli apa masalah, nak beli baju, jubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila nak beli ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, saya tengok muka orang penjual tu, saya tak pernah jumpa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak pernah jumpa. Nak kata Arab tak Arab, nak kata Cina tak Cina, tapi hidung mancung. Jadi saya pun tanya, hang orang mana? Hang orang apa? Hang daripada mana? Dia kata, ana min Bukhara. Dub, jantung berdup, dub, Allahu Akbar, daripada Bukhara. Jadi barulah terjumpa bangsa Imam Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu di Mesir, kami dalam perjalanan banyak kali daripada Kahirah ke Semenanjung Sinai. Dalam perjalanan tu, kita naik bas. Naik bas ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 40 orang naik bas ni. Bas kita tu, dalam perjalanan tu, kereta tak jumpa selisih, kereta tak jumpa, tak pernah, tak ada kita potong. Sebiji bas kita tengah-tengah padang pasir. Waktu tu saya teringat Imam Bukhari. Macam tu lah Imam Bukhari, seorang-seorang dia pergi cari hadis Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Daripada negeri ke negeri, negeri ke negeri, seorang-seorang pergi hadis Nabi, cari hadis Nabi. Bayangkan macam mana dia di hati Nabi. Itu saya tak tahan. Macam mana dia di hati Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betapa sayang dan kasih Nabi kat dia. Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari ni sallallahu alaihi wasallam, dia bukan orang Arab, dia orang Ajam. Tengok bangsa Imam Bukhari, ya Allah, hak ni walaupun kita tak pernah tengok muka Imam Bukhari, tapi tengok bangsa dia pun dah cukup lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik.
Imam Bukhari radhiyallahu taala dia mati malam raya selepas habis 30 hari puasa yang sudah tentu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad telah pun diampunkan dosa kesalahannya yang terdahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada malam raya memang dia raya. Malam tu dia wafat, bertemulah dia dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Bukhari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau kita nak buat haul Imam Bukhari, malam raya lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tu para awliya. Ustaz. Tunjuk sikit apa ni basi balik sini bagi Ustaz. Ambil ni. Tunjuk ambil ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad yang kita cerita dia sembahyang tahajudnya 300 rakaat. Sembahyang duhanya 500 rakaat. Dia mati seusai membaca, dia meninggal seusai membaca Quran. Maknanya lepas khatam Quran meninggal. Tak tahulah Imam Ahmad ni berapa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berapa ratus kali dia khatam Quran. Tak tahulah kali ke berapa ratus dia khatam Quran. Sadaqallahul azim, meninggal. Ni yang kita kata bisa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya Rahman Rahim ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi begitulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebahagiaan-kebahagiaan yang Tuhan bagi pada para awliya dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu ni dia panggil mati orang-orang yang dicemburui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengoklah mati para awliya, mati para ulama. Baik, jadi kita minta Allahumma khtim lana bi sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas kita minta Allahumma khtimana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma khtimana bi sa'adatil lati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Okey. Kita baca doa ni, kalau di imam pun kita baca, kalau kita jadi makmum pun kita aminkan. Okey. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk situasi lain, khususkan kita nak minta macam mana? Mati. Hal ni rahsia dengan Tuhan. Isteri kita pun tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suami kita pun tak tahu, anak-anak pun tak tahu, kawan-kawan pun tak tahu, semua tak tahu nak mati macam mana. Ini dengan Tuhan minta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, nak minta mati hari Jumaat ke? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak minta mati dalam semayang ke? Nak minta mati dalam sujud ke? Nak minta mati sedang berpuasa ke? Nak mati tengah baca Quran ke? Nak mati sedang berzikrullah ke? Nak mati sedang berselawat ke? Nak mati tengah mengajak ke? Nak mati tengah mengaji ke? Ada seorang guru kami, Saudara Sayyidina Muhammad, Patih Makpiah, anak murid ataupun kawan kepada sahabat pada Ustaz Ibrahim Libya. Dia mati tengah mengajak. Duduk di baling pun mali. Mengajak di Perlis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mengajak hari Sabtu macam ni. Bila nak mengajak di Perlis, kena pergi tidur Perlis. Sebulan sekali kena pergi tidur di Perlis. Bila tidur di Perlis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tengah mengajak. Kalau tak salah ingat orang cerita, dia mengajak kitab penawar bagi hati. Penawar bagi hati yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandeli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengah-tengah mengajak subuh, mengajak lepas subuh. Orang pun mengaji macam-macam pasien lepas subuh ni. Tengah-tengah mengajak tu, orang cerita masalah Sayyidina Muhammad, orang terkejut sebab belaga kepala dengan mic. Perkataan terakhir yang dikata zuhud.
keluar perkataan tu, jatuh. Tu para awliya. Fatimah Piah ni, masalah Sayyidina Muhammad ialah contoh hidup yang Allah tunjuk kehebatan dia, kehebatan wali-wali Allah. Waktu kena tembak, masalah Sayyidina Muhammad, kayu ni, baju ni koyak rabak lah, peluru masuk, lekat lekat di mana, di tulang, tak mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tak mati. Jadi hal ni Allahumma salli ala Sayyidina, Tuhan nak tunjuk keyakinan mereka tu, akidah mereka tu, i'tiqad mereka tu. Allah yang beri manfaat, Allah bagi mudarat. Tak mati, mati. Dia rindu sangat syahid, tapi Tuhan tak bagi dia mati syahid, tak bagi dia hidup untuk Tuhan nak bagi dia juga. Dia contoh yang hidup macam mana Allahumma salli ala Sayyidina di akhir kematian dia. Sebut zuhud, mati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Banyak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kita tahu cerita tentang para awliya. Dalam perang Mu'tah, perang yang dahsyat dalam Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, kalau gugur, Nabi lantik yang pertama Zaid bin Harisah. Kalau gugur Zaid, lantiklah ketua perang adalah Ja'far bin Abi Talib. Kalau gugur Ja'far, angkat Abdullah Ar-Rawaha. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila Nabi habaq macam tu, kalau gugur Zaid, lantik Ja'far. Kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, gugur Ja'far, lantik, angkat ketua perang ialah Abdullah bin Rawaha. Baik. Jadi bila Nabi kata macam tu, setiap orang fahamlah, hari ni mati dah. Mana pi perang ni bahagia. Kita nak tahu orang pi perang ni bahagia, sebab tu setiap tahun 2 kali raya Allah syariatkan kita kata dalam takbir raya ni, wa hazamal ahzaba wahdah. Hanya Allah yang menghancurkan tentera Ahzab. Nak cerita apa? Orang pergi perang ni seronok pasal harap mati syahid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bayangkanlah ketika mana orang pakat nak lepas 3 orang ni, lepas macam mana? Dia melepaskan orang yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang yang Nabi tak kata, Nabi telah jamin dia pun akan mati syahid. Allahumma salli ala Sayyidina. Orang rasa bahagia, mereka lagi bahagia. Betul lah, Nabi kata, Nabi janji. Pakai tak jumpa lah dengan hampa lepas ni. Zaid bin Harisah ni, masalah Sayyidina Muhammad, Zaid bin Harisah radhiyallahu ta'ala anhu, dia anak angkat Rasulullah, termasuk yang dididik dalam Baitun Nubuwah, dalam rumah kenabian. Perang ni macam ni, masalah Sayyidina Muhammad. Tengok ketua tentera perang, dia pegang panji-panji belah kanan, belah kiri, belah kanan dia pegang pedang, belah kiri dia pegang panji-panji. Hebatnya masalah Sayyidina Muhammad, panji-panji belah kiri boleh pegang, pedang belah kanan boleh pegang. Kalau tak hebat macam tu. Soalan Sayyidina Muhammad, dia kena pegang kuda, lepas tu belah kanan pegang pedang. Tu hebatnya. Kalau naik kuda, masalah Sayyidina Muhammad boleh lepas tangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seperti yang pernah berlaku pada Jabir ibn Abdullah. Jabir ni zaman Rasulullah, dia naik kuda selalu jatuh. Akhirnya dia kata, Rasulullah tolong doa, macam mana saya nak bagi duduk atas kuda ni tetap tak jatuh. Nabi doa, Nabi tepuk dada dia. Nabi kata tetap. Akhirnya subhanallah, Sayyidina Muhammad naik kuda tak jatuh, tak jatuh lah.
Bila mai zaman Sayyidina Umar nak tunjuk doa Rasulullah tu kepada Jabir. Tuhan, Sayyidina Umar nak tunjuk doa Rasulullah pada Jabir, kesannya sampai hari ni. Kata Sayyidina Umar, Jabir, naik kuda. Dia pun naik kuda, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naik kuda, punya hebatnya naik kuda. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai tengah-tengah naik kuda tu boleh buang baju. Naik kuda tu. Lepas tu Sayyidina Umar kata, cukup, kami tahu hang hebat. Macam orang hari ni nak gerek naik basikal ke naik motor race kan, punya hebat tu bila lepas tangan Tapi kalau terbalik tu tak syahid tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia orang geng rempit ni, mereka ada tak tahu motivasi apa, mereka berani buat motor macam tu. Ada tu cerita ni belah Kuala Kedah dulu ni. Dulu malam Jumaat tu mereka naik motor race rum. Mereka faham juga tu malam Jumaat tu. Lepas tu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Race tu kawan mereka tak lepas macam mana atas selekoh. Nyerek motor sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jatuh. Mereka hak race tu patah balik. Bila patah balik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tongkat motor diri depan sahabat lepas. Tak apa, kami teruskan perjuangan. Perjuangan apa tu? Kami teruskan perjuangan dia. Tak apa, hang syahid, kami terus perjuangan hang. Jadi subhanallah, bila mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia begitu juga macam tentera Mongol. Tentera Mongol yang mai daripada Mongolia, Cina tu, mai ke Baghdad ni, mereka boleh naik kuda tanpa henti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu tentu mana kuda ni memang dia macam mes lah. Orang naik kuda ni dia akan rasa dia ada jati diri, dia hebat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Bila Zaid gugur, panji-panji Islam tu disambang oleh Ja'far bin Abi Talib, sebab Nabi pesan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Belah kiri pegang panji-panji, belah kanan pegang pedang. Bismillahirrahmanirrahim. Di medan perang ni, orang nak buat apa? Orang nak jatuhkan panji-panji. Kalau panji-panji jatuh, kalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di Ja'far capai. Bila dia berjuang, berperang dalam pegang panji-panji, mailah di pihak lawan, di pihak musuh, cantah tangan dia. Bila cantah tangan ni, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, putus tangan. Mai lagi seorang, cantah tangan belah kanan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ja'far jatuh daripada kuda. Jadi panji-panji tetap dia pegang dengan baki pemeluk yang ada. Maka orang lemai bawa dengan lembing, tikam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila dia jatuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, panji-panji disambang pula boleh Abdullah bin Ar-Rawahah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, yang saya nak cerita, Ja'far bin Abi Talib ni, lepas dah perang dah habis semua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang pun carilah kok ada lagi hak masih hidup, hak cedera, hak dia bawa ke kemah, ke pengkalan. Tengok Ja'far bin Abi Talib tak mati lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang pun bawa air nak bagi dia minum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ja'far tak mati lagi. Bawa air.
Bila nak bagi ayat kat dia Rasulullah Sayyidina Muhammad, apa dia kata? Inni shaim, aku berpuasa. Faham tak? Kalau kita tahu hari itu kita mati, hari itu puasa. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi orang tengok di dia ni tak kurang daripada 70 tikaman bahagian depan. Corok orang tikam. Makna apa? Makna dia berdepan dengan musuh. Dia tak patah balik, dia tak lari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di Madinah tu cerita. Bila Zaid gugur, Nabi kata, Zaid gugur dah. Orang bertakbir, Allahu Akbar. Lepas ni tunggu ya, Nabi nak cerita. Lepas tu Nabi kata, Ja'far gugur dah. Orang takbir pula. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampailah diganti dengan Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah ni dia masuk syurga jalan sengit. Lepas dia syahid tu, dia masuk syurga, Nabi tengok jalan sengit. Kenapa jalan dia sengit? Sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, dia bakal menanggung amanah tentera Islam sebagai pemimpin. Dan tentera tu tentera Rom. Tentera Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuasa besar dunia. Dia ma'ish. Dia ma'ish. Ma'ish tu, lepas tu baru dia settle. Allahu Akbar. Jadi digambarkan oleh Rasulullah, dia masuk syurga dia sengit. Sebab tak ish tu, sebab waktu perjuangan ni tak boleh teragak-agak. Bismillahirrahmanirrahim, terus perjuangan ni. Jangan takut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Ja'far ni subhanallah, sesampainya di syurga dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan mintalah Tuhanku sampaikan salamku pada Rasulullah di Madinah. Nabi kata, aku baru dapat salam daripada Ja'far bin Abi Talib daripada syurga. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni dipanggil apa? Ni dipanggil kebahagiaan yang pernah Allah tutup pada para awliya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak macam tu. Hak mati lepas hak elok tu kita minta. Kalau Tuhan nak bagi kita mati elok, kita baca doa ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala Allahumma khtim lana bis sa'adati allati khatamta biha li awliyaika ya Allah ya arhamar rahimin. Jadi saya ijazahkan doa ini kepada semua masalah sayyidina Muhammad untuk kita amalkan. Jadi amalan kita yang kita amalkan secara istiqamah dan konsisten, insya-Allah kita tak tinggal, kita baca insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sebelum tu saya nak betulkan satu doa kita hak lepas ni. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tertinggal tengah-tengah tu. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tolong tambahlah. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu baru Allahumma aslih. Tengah-tengah tu Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu baru Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamni, mana wahai Tuhan kami, kasihanilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila doa ni kena baca, doa ni kita kena baca. Yang pertama, tujuannya kita mendoa dan mengharapkan Allah SWT menyelesaikan isu-isu yang berlaku kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada pagi ini majlis kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditaja oleh yang pertama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Syawal Johor Bahru, khususnya Syahir Aiman Kemaman, khususnya hamba Allah Bandar Putra Bertam Penang, Siti Salha binti Ibrahim Kuala Lumpur, yang keenam hamba Allah Kelang Selangor,
Yang ketujuh, Emma sekeluarga Kuala Nerang. Yang ke-8, Nur Mashila binti Mansur, Seksyen 24 Shah Alam, niatkan pahala untuk arwah. Yang ke-9, hamba Allah sekeluarga Kelantan. Yang ke-10, Syahru Liza binti Makzin, Damansara Damai. 11, Cik Tah Perak. 12, Wan Mahani dan suami Wan Suzaini, Changlun. 13, Puan Zainab Daud dan keluarga Selangor, niatkan pahala untuk arwah. 14, Salma Ismail sekeluarga Selangor. 15, Suryani binti Satari, Bandar Kinrara Puchong, Selangor, niatkan pahala untuk arwah. 16, hamba Allah Ceras Kuala Lumpur. 17, Za'lan binti Satminan, Teluk Panglima Garang, niatkan pahala untuk arwah. 18, Allahyarham Jaafar bin Madris dan Rahani binti Yunus, Jerantut Pahang. 19, hamba Allah Seksyen 17 Shah Alam. 20, Jamaliah binti Zainal, Jalan Ekerium, Glugor, Pulau Pinang, niatkan pahala untuk para arwah. 21, Muhammad Ali Wasi bin Muhammad Amin dan Azizah binti Kamarun, Teluk Intan Perak. 22, Muhammad Satria Budiman, Kanjang Selangor. 23, Muhammad Tajuddin bin Ahmad dan Rozita bin Muhammad Zainuddin, Taman Soga, Batu Pahat, Johor. 24, Muhammad Daniel Danisi, Selangor. 25, Hajjah Rosmah, Shah Alam. 26, Muhammad Syamir bin Ruslan, niatkan pahala untuk arwah. 27, Nurun Nada sekeluarga Kampung Kota Mengkuang, Wang Tepus, Kedah. 28, Amir Gombak. 29, Yusrina binti Yusuf, Tawau, Sabah. 30, Amelia Syamira binti Muhammad Rashid sekeluarga Perak, Seri Iskandar. 31, Hazlina Hussein, Kuala Lumpur. 32, Kak Rodiah sekeluarga Jalan Datuk Kumbang, niatkan pahala untuk para arwah. 33, Muhammad Hanifah, Muhammad Ashraf, Balqis, Siti Rokiah, Muhammad Amirul, Muhammad Danish, Muhammad Jamul Azhar dan Amirah Bagan Ajam, niatkan pahala untuk para arwah. 34, Suhaila Muar Johor, niatkan pahala untuk arwah. 35, Nur Aisyah binti Ali Muhammad dan keluarga Sungai Petani. 36, Zanariah dan keluarga Johor Baru. 37, Nur Ba'iyah binti Bahrain, Seremban, Negeri Sembilan. 38, Kak Long Rusina sekeluarga Jitra. 39, Haris Anaki bin Saiful Anwar, Hedi Arlin binti Saiful Anwar, Sebo Jaya. 30, Rahmah Zaliza, anak-anak untuk arwah suami, arwah bapa, arwah mentua, Tasik dan muslimin dan muslimat, Tasik Glogor, Pulau Pinang. 41, Nur Hasrina Hashim, Semabuk, Melaka. 42, hamba Allah Taman Bunga Negara, Seksyen 27 Shah Alam. 43, Husna Gombak. 44, Cik Jan binti Saleh, Kampung Majapahit, Pendang, Kedah. 45, Zarini binti Abu Seman, Taman Semarak, Sungai Petani. 46, Siti Zaminah daripada Jengka, Pahang. Yang seterusnya ialah Nik Dahana binti Megat dan suami serta keluarga daripada Jitra. Seterusnya ialah Syam Sarina Saifuddin, Taman Bunga Negara, Seksyen 27 Shah Alam. 48, Azah Amran, Kota Baru, Kelantan. 49, Mariam Abdul Aziz, Taman Melati, KL. 50, Lina Azlina binti Ibrahim, Langkawi. 51, Mazlina Kemasik, Terengganu. 52, Kimi Puchong, niatkan pahala untuk para arwah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. 53, hamba Allah Kota Baru. 54, Nur Aini Putra Bertam, Penang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 55, Arwah Mazlan dan Masitah. 56, Tengku Ahmad Safwan dan keluarga, Kota Baru, Kelantan. 57, Faridah binti Idris dan keluarga, Macang, Kelantan. 58, Norazura Ali keluarga, Putrajaya. 59, Azlinda Kuala Kangsar, Perak. 60, Aisyah Abdul Latif, Kampung Baru, Kuala Lumpur. 61, Kamarul Hizam bin Jaafar dan Sharifah Rasulawati, Syekh Osman serta anak-anak, Taman Permata Jitra. 62, Saiful Azrin bin Nazim dan Liza Yusof, Seri Manjung, Perak. 63, Amran dan Mas daripada Ampang, Selangor. 64, hamba Allah Port Dickson. 65, Puan Eda, Kuala Terengganu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta doakan keafiatan kesihatan mak, buat mak abah yang tujuh vaksin pada 26 bulan 6. Amin. 66, hamba Allah Jitra. 67, Zuraida Mat Isa, Bandar Utama Damansara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
68 Latifah binti Nordin Negeri Sembilan. 69 Syamsul Amri bin Hashim Sungai Petani. 70 Ustazah Masyitas Keluarga Pokok Senar. 71 Zubaidah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Zubaidah binti Haji Yaakob daripada Labu Besar Kulim Kedah. 72 Muhammad Nur dan Nuriziana sekeluarga Meru Kelang. 73 Zamila binti Mat Isaha dan Fatin Amelia Faris, Fatin Aisyah Alia Faris Taman Bersatu Kuala Kedah. 74 Jalani dan Rozana Bandar Putra Bertam. 75 Alias bin Nasir dan keluarga Kampung Raja Besut Terengganu. 76 Siti Amni Rafiq Gombak Selangor. 77 Ahmad Faris Suhail dan keluarga Kuala Lumpur. 78 Hajah Wan Zanariah binti Anas serta keluarga Bukit Jalil. 39 Siti Hawa Muhyiddin sekeluarga Taman Sandaran Permai U10 Shah Alam. 80 hamba Allah Sungai Petani. 81 family Nur Aini dan Nursiah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, moga sembuh penyakit dan jadi pencinta Allah. 82 Muhammad Syahnas bin Abdullah Kuartus Kastam Kuala Terengganu. 83 Allahyarham Muhammad Junaid, Allahyarham Asyah Yaakob. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang seterusnya Faika Ismail Taman Saujana Villa Kajang Selangor. 85 Roslinah binti Cik Man Badan Baru Bangi, sepanjang hari lahir anak kembar 26 bulan 6. Amin. Mudah-mudahan panjang umur dalam taat insya-Allah. 86 Nur Haizan binti Muhammad Ismail keluarga Singapura yang menghadiahkan pahala untuk para arwah. 87 Nur Hayati binti Masaad Kota Damansara. 68 hamba Allah Tanjung Malim, moga dikabulkan hajat, dipermudahkan jodoh. Amin. 89 Muhammad Nur Firdaus bin Abdul Rahim Taiping Perak. Musalla Sayyidina Muhammad. 90 Muhammad Izzuddin Ma'had Keluang Johor. 91 Zaimah keluarga Pasir Mas Kelantan. 92 Siti daripada KL. 93 Nur Izwa. Doakan insya-Allah semua hajat-hajat para penaja kita, para penyumbang, para infak ni, Allah mudahkan mereka, dikabulkan semua hajat-hajat mereka. Mudah-mudahan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka dan kita semua Allah selamatkan daripada penyakit COVID yang melanda ni insya-Allah. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit mereka dan penyakit kita semua. Mudah-mudahan Allah angkat kedudukan mereka dan Allah angkat kedudukan kita juga pada sisi dia. Amin rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah bagi kemudahan untuk melalui kehidupan di dunia ni, juga kehidupan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang masih belum bertemu jodoh, Allah bagi temu jodoh insya-Allah dan dapat jodoh yang terbaik dunia dan juga akhirat. Moga-moga Allah bagi kemudahan, Allah bagi keluasan, kemurahan rezeki, anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, keturunan yang baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan diberkati kehidupan yang lepas lalui. Mudah-mudahan Allah selalu pandang semua mereka dan kita dengan pandangan rahmat. Moga-moga kita semua selalu mendapat keberkatan dalam umur dan hidup kita insya-Allah. Moga-moga akhir hidup kita adalah mati seperti mana para wali-wali Allah. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita lalui kehidupan ini, kita selalu dipandang dengan pandangan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Doakan insya-Allah akhir hidup kita ialah husnul khatimah, dan Allah bagi kebahagiaan seperti mana Allah bagi kepada para kekasihnya. Rabbana aftah baina wa baina qawmina bil haqq wa anta qal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina. Saya buat pengumuman sikit kepada muslim dan muslimat yang untuk korban di Kemboja. Jadi kita masih buka lagi insya-Allah sampai 10 hari Isat sebelum raya insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala alam.